Kita mesti menang dan dalam pada itu kita juga melihat kepada SOP-SOP yang berkaitan dengan mereka yang terkena jangkitan dan bagaimana untuk kuarantin di rumah. Apa yang kita tidak ingin dengar adalah isu-isu brought in date dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk sebenarnya memantau mereka yang sedang berada dalam tempoh kuarantin kendiri ini. Jadi untuk membincangkan perkara ini, kita akan bersama dengan tetamu kita, Dr. Leong Yin Hu, pakar perubatan keluarga UD54, penyelarasi AC PK Titi Wangsa. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Encik Terence dan juga Cik Hana dan semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Saya Dr. Leong, pakar perubatan keluarga, klinik kesihatan setapak dan juga penyelaras COVID Assessment Center ataupun CAC Pejabat Kesihatan Titi Wangsa. Terima kasih doktor kerana bersama kami pagi ini. Jadi apakah perkara pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang individu yang telah pun disahkan positif? Okey, sekiranya anda telah disahkan COVID-19 positif, yang pertama sekali jangan cemas, jangan panik. Kekal berada di rumah dan sekiranya anda MySejahtera anda belum bertukar jadi status positif, anda boleh self-report ataupun melaporkan diri sebagai status COVID-19 positif dekat helpdesk di MySejahtera. Doktor, ini adalah disebabkan kita ada beberapa cara untuk membuat ujian self-test, kita ada PCR, kita ada RT-PCR antigen. Jadi kalau kita membuat self-test itu yang paling mungkin merisaukan sebab kita ada tanggungjawab untuk melaporkan kalau kita disahkan positif. Betul atau tidak, doktor? Betul. Sekiranya anda disahkan positif, sila jangan menyembunyikan status COVID-19 anda sebab anda perlu mendapatkan sama ada pemeriksaan ataupun pemantauan kendiri yang perlu anda buat. Dan doktor, kita lihat peningkatan kes kepada 5 angka dan kapasiti di hospital juga penuh dan tidak dapat menampung. Jadi kepada pesakit yang positif dan tidak bergejala berada dalam kategori 1, apakah penjagaan yang mereka perlu lakukan di rumah? Apakah penjagaan kendiri yang mereka harus lakukan di rumah itu sendiri, doktor? Okay, pertama sekali izinkan saya untuk berkongsi pasal categorization yang kita beri kepada pesakit-pesakit dan juga jenis golongan kategori mana yang kita benarkan untuk menjalani kuarantin rumah sendiri. So untuk COVID-19 kita akan kategorikan pesakit kepada kategori 1 sehingga kategori 5. Dan sekiranya anda berada di kategori 1 di mana anda tidak mempunyai apa-apa simptom ataupun kategori 2 di mana kategori anda lah simptom-simptom adalah ringan seperti batuk, selesema, sakit tekak, tapi anda boleh makan, minum lagi, anda adalah sesuai untuk menjalani kuarantin rumah. Untuk setakat ini pesakit dan juga ini tidak termasuk kepada ada exclusion criteria ya untuk pesakit-pesakit yang tidak berisiko tinggi, golongan yang tidak berisiko tinggi sahaja yang akan dibenarkan untuk menjalankan kuarantin sendiri di rumah. So golongan-golongan yang berisiko tinggi, walaupun anda adalah dalam kategori 1 ataupun tidak ada simptom, anda juga perlu hadir untuk pemeriksaan di CAC berdekatan untuk dapat kepastian sama ada perlu dimasukkan ke quarantine center ataupun hospital ataupun boleh kuarantin di rumah. So untuk risiko-risiko yang untuk golongan yang berisiko tinggi adalah pesakit-pesakit yang umur 50 ke atas ataupun bayi yang berumur 1 tahun ke bawah ataupun ibu-ibu mengandung ataupun sekiranya anda mempunyai sejarah penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, aktif kanser ataupun bara ataupun sedang menjalankan dialisis. Dan juga lagi satu lagi tambahan faktor risiko yang kita kenal pasti di mana kebanyakan kes orang-orang muda yang dibawa brought in date mengalami risiko obesity di mana BMI adalah melebihi 30. Jadi sekiranya BMI anda melebihi 30 walaupun anda tidak mempunyai simptom ataupun apa-apa gejala, anda perlu juga untuk hadir ke CAC untuk menjalankan pemeriksaan sebelum tentukan dapat home quarantine ataupun tidak.
Okey, doktor, itu satu jawapan yang baik. Saya rasa semua sedang tertanya-tanya kenapa ramai yang berada dalam kategori muda, usia muda telah terjangkit dan juga telah mengalami komplikasi yang serius akibat jangkitan ini, dan sudah terjawab apa yang disebutkan oleh doktor adalah faktor obesiti. Namun seterusnya kita juga melihat kepada varian baru Delta yang mempunyai simptom yang berbeza sedikit berbanding dengan wild variant ataupun varian asal daripada Wuhan. Jadi apakah mungkin kita mempunyai kaedah pemantauan untuk mereka-mereka yang telah pun disahkan positif dan terpaksa kuarantin kendiri di rumah? Adakah terdapat kaedah untuk memantau mereka supaya tidak ada pertambahan gejala yang serius dan mereka boleh dirawat sekiranya perlu? Okey, sekiranya anda sedang menjalani home quarantine, kita kena pantau simptom dan hadir ke sama ada kecemasan ataupun CAC yang berdekatan secepat mungkin sekiranya simptom anda semakin jadi deteriorate, semakin merosot. Terutamanya simptom-simptom yang membimbangkan adalah sekiranya anda mempunyai demam tinggi di mana suhu anda mencecah 38 degree Celsius ke atas dan ia berlangsungan 2 hari ke atas, ataupun anda mempunyai pesakit-pesakit, mempunyai muntah ataupun cirit-birit yang teruk dan tidak dapat makan dan minum, ataupun mengalami kelesuan yang teruk, ataupun tahap oksigen dalam badan kurang daripada 95%. So biasanya apa yang kita sarankan ialah pesakit-pesakit COVID-19 ini membeli pulse oximeter ataupun salah yang kita panggil sebagai mesin yang boleh mengesan tahap oksigen dalam badan. Dan sila dapatkan pulse oximeter ini melalui yang telah disahkan oleh Medical Device Authority MDA Malaysia ni. Okey, so sekiranya anda mengalami sesak nafas ataupun sesak nafas dengan aktiviti ringan seperti berjalan ataupun sakit dada ataupun tidak dapat berjalan tanpa bantuan yang di mana anda aktif sebelum ini semua adalah simptom-simptom yang membimbangkan dan anda perlu hadir dengan segera ke kecemasan yang berdekatan ataupun pergi dekat CAC. Dan seperti kita tahu, kuarantin di rumah ni amat berbeza dengan kuarantin di PKRC dan juga hospital, di mana di hospital dan PKRC mereka telah ditetapkan beberapa SOP dalam penjagaan pesakit-pesakit COVID. Dan di rumah pula kita harus menjaga diri kita sendiri. Dan bagaimana pula dengan senarai semak itu? Adakah akan diberikan kepada pesakit itu dari segi penjagaan bilik air ataupun akses makanan? Bagaimana, doktor? Okey, so untuk pesakit yang kuarantin di rumah, ada homework yang perlu buat setiap hari. So kalau dekat aplikasi MySejahtera, bila anda telah disahkan COVID positif, dia akan bertukar kepada page yang warna merah, di mana untuk untuk pesakit-pesakit baru-baru ini, untuk yang Greater Klang Valley punya yang pesakit-pesakit yang duduk di Klang Valley, dia telah pun mendapat digital HSO, dan semua pesakit yang disahkan positif COVID-19 ini haruslah melakukan pemeriksaan kendiri, di mana dalam aplikasi MySejahtera ini ada dalam tabs things to do ataupun perlu dibuat, yang anda perlu menjawab simptom-simptom yang anda alami setiap hari sehingga tamat tempoh kuarantin anda. Selain daripada itu juga, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh mereka yang berada dalam seisi rumah bersama dengan individu yang telah pun disahkan positif? Kita juga sedia maklum bahawa sekali lagi varian Delta mempunyai simptom ataupun cara penyebaran yang berbeza dan lebih mudah merebak berbanding dengan varian-varian sebelum ini. Okay. Untuk menjalani pengasingan diri di rumah, anda perlu mempunyai rumah yang sesuai. Maksudnya untuk menjalani kuarantin di rumah, sebaik-baiknya anda mempunyai pesakit-pesakit COVID-19 ini mempunyai bilik yang berasingan dan juga bilik air yang berasingan yang tidak berkongsi dengan ahli-ahli keluarga yang COVID-19 negatif. Dan anda perlu berada dalam bilik sehingga tamat tempoh kuarantin anda. Dan untuk ahli-ahli keluarga boleh melakukan proses disinfeksi di rumah. Maksudnya boleh sanitize rumah setelah ada
ahli keluarga disahkan COVID positif. So untuk disinfeksi ini boleh dilakukan dengan sendiri. So boleh bersihkan, yang langkah pertama ialah perlu pakai glove, sarung tangan dan juga pakai face mask penutup muka, dan juga boleh menggunakan pencuci sabun biasa, bersihkan pada kali pertama, dan kali kedua anda perlu menggunakan larutan yang mengandungi sodium hypochlorite 0.1%. So larutan sodium hypochlorite 0.1% ini boleh disediakan secara mudah dengan menggunakan pembasmi kuman seperti bleach ataupun Clorox yang kita ada di rumah dengan campuran 1 nisbah kepada 49 air. Maksudnya 1 bahagian larutan pembasmi kuman campur dengan 49 bahagian air, dan lapkan semua permukaan dekat rumah. Dan jika dalam tempoh 10 hingga 14 hari pesakit itu mendapati gejala yang simptom pertama, jadi apa yang mereka perlu lakukan? Adakah mereka perlu melaporkan diri sekali lagi atau bagaimana? Okey, anda perlu melaporkan semua simptom di MySejahtera. Perlu diupdate setiap hari, dan juga sekiranya simptom anda bertambah teruk, sila hadir ke CAC yang berdekatan. CAC adalah COVID Assessment Center yang berdekatan dengan tempat kediaman anda. Dan seterusnya, sekiranya bertambah baik ataupun sekiranya merasakan tidak ada gejala untuk tempoh 2 minggu, apa yang perlu dilakukan oleh individu yang telah pun menjalani kuarantin diri? Sekiranya anda tiada apa-apa simptom, anda juga perlu kuarantin diri sehingga anda 10 hari ataupun 10 sehingga 14 hari ikut pejabat kesihatan masing-masing yang ditetapkan. So kalau dekat penduduk di Klang Valley di Kuala Lumpur ataupun Selangor, untuk mengurangkan kesesakan di CAC yang kita tahu sekarang Stadium Melawati ataupun Stadium Titi Wangsa yang penuh dengan pesakit-pesakit COVID-19 yang datang. So KKM telah mengambil satu inisiatif di mana sekiranya anda kategori 1 dan 2 dan tidak mempunyai dan tidak bukan daripada golongan berisiko tinggi, anda tidak perlu hadir ke CAC. Jadi untuk golongan ini anda akan diisukan HSO ataupun pemberian surat perintah dan pengawalan di rumah secara digital yang akan dihantar kepada handphone dalam aplikasi MySejahtera. Di sana dia ada tulis tempoh pengasingan diri. So anda perlu stay at home, kekal berada di rumah di dalam bilik berasingan daripada ahli keluarga yang negatif sehingga tamat tempoh kuarantin. Namun sekiranya anda masih simptomatik ataupun mempunyai gejala selepas tamat tempoh kuarantin, anda perlu memanjangkan tarikh kuarantin. Sekiranya anda tidak pasti sama ada anda dah selamat untuk keluar dari tempoh kuarantin, anda boleh hadir ke CAC berdekatan. Doktor, bagaimana pula dengan pesakit yang mengalami penurunan oksigen sebanyak 80%? Apakah yang mereka perlu lakukan, Doktor? Tahap oksigen dalam badan yang kira selamat adalah 95 dan ke atas. Sekiranya tahap oksigen anda kurang daripada 95% ke bawah, ini bermaksudnya badan anda mengalami hipoksia yang boleh menyebabkan kerosakan pada organ-organ vital. Jadi 95 ke bawah itu anda dah perlu hadir ke hospital yang berdekatan ataupun pergi dekat kecemasan. Sekiranya anda dah keparas oksigen dah kurang daripada 80%, sila panggil ataupun hubungi 999 untuk dapatkan bantuan seterusnya. Doktor, sekiranya kita berada dalam tempoh kuarantin dan menerima temujanji untuk vaksin, apa yang perlu kita lakukan? Sila berada di rumah, jangan keluar untuk anda tidak boleh keluar dari rumah untuk mendapatkan vaksin selama tempoh pengasingan diri ini. Jadi dekat MySejahtera anda boleh klik pada butang tidak dapat hadir dan minta tunda untuk dapatkan tarikh vaksin yang baru. Jangan risau sebab tempoh tarikh pemberian vaksin yang baru ini akan dilakukan secepat mungkin.
Jadi anda hanya boleh hadir ke PPV atau pusat pemberian vaksin yang dibagi appointment selepas habis tempoh kuarantin. Dan doktor, ada juga kes di mana kalau kita lihat kepada mereka yang menjalani kuarantin di rumah meninggal dunia, sedangkan mereka berada di kategori 1 dan 2. Jadi bagaimana perkara ini boleh berlaku, doktor? Okey, so kebanyakannya kes-kes malangnya yang kita tengok brought in deaths, maksudnya meninggal dekat rumah ini adalah kes-kes ataupun pesakit-pesakit yang mempunyai risiko yang saya telah sebut seperti tadi. Dan ini berlaku disebabkan dengan Delta variant ataupun yang variant of concern ini, dia ada satu fenomena yang kita panggil sebagai happy hypoxia ataupun yang kita terjemahkan kepada seseorang itu telah mengalami tahap oksigen dalam badan yang kurang daripada 95%, namun pesakit-pesakit COVID-19 ini tidak mempunyai gejala, tidak mempunyai apa-apa gejala. So inilah leading cause kenapa kita ada ramai yang brought in dead setakat ini. So hypoxia ialah kekurangan oksigen dalam badan yang boleh menyebabkan kerosakan organ-organ. Dan biasanya apabila kita mengalami hypoxia, kita akan show gejala-gejala seperti denyutan jantung yang laju, sesak nafas, perubahan pada tahap kesedaran dan kulit menjadi kebiruan. Namun untuk pesakit-pesakit COVID-19 yang mengalami fenomena happy hypoxia ini, mereka mungkin tiada gejala sehingga paras oksigen betul-betul rendah, mungkin dalam kurang daripada 80 ataupun 50% dalam darah, baru mereka mempunyai simptom-simptom seperti ini. Jadi kepada mereka yang mendengar temu bual ini, apakah nasihat doktor kepada mereka yang mempunyai keluarga yang besar, yang mempunyai tempat yang agak sempit, bagaimana untuk menjalani proses kuarantin diri atau pengasingan diri dalam situasi sebegini, doktor? Sekiranya ada ahli keluarga yang negatif dalam rumah dan rumah anda adalah tidak sesuai untuk membuat pengasingan diri, anda perlu dapatkan bantuan. So sekiranya ahli keluarga anda keadaan rumah adalah lebih sesak dan cuma mempunyai 2 bilik dan 1 bilik air, rumah anda adalah tidak sesuai untuk anda menjalani kuarantin di rumah. Jadi apa-apa option yang kita ada ialah menjalani kuarantin di PKRC ataupun Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID, ataupun boleh hadir ke CAC yang berdekatan. Kita akan cuba bantu untuk sekiranya rumah anda adalah tidak sesuai untuk menjalani kuarantin rumah. Dan akhir sekali, doktor, apakah sistem sokongan yang sedia ada untuk membantu mereka yang kuarantin secara bersendirian? Kerana mereka tinggal bersendirian, mereka tidak ada sistem sokongan dari kalangan ahli keluarga yang terdekat. Apakah sistem sokongan yang diberikan oleh kementerian untuk membantu mereka ini dalam tempoh pengasingan diri? Kebiasaannya sekiranya bila datang ke CAC COVID Assessment Center, sekiranya anda tinggal seorang, adalah agak tidak sesuai untuk menjalani kuarantin rumah sendiri. Namun kita akan pantau sekiranya anda boleh melakukan menjawab MySejahtera, maksudnya you are IT capable, boleh menjaga diri sendiri, dapat call untuk dapatkan bantuan sekiranya kecemasan berlaku, barulah kita akan benarkan untuk menjalani kuarantin rumah sekiranya anda tinggal bersendirian. So kita ada beberapa CAC hotline. Semua COVID Assessment Center telah menyediakan hotline number yang anda boleh call sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan ataupun simptom anda memerlukan lebih banyak penerangan mengenai simptom anda yang semakin merosot, keadaan kesihatan yang semakin merosot. Kita ada menyediakan CAC hotline yang anda boleh call untuk mendapatkan bantuan.
Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Leong Yun Hui, pakar perubatan keluarga UD54, penyelarasi ACP KTT Wangsa kerana sudi bersama pagi ini. Satu perkongsian yang sangat jelas dan sangat membantu kepada mereka yang menjalankan kuarantin kendiri di rumah. Ya, kalau anda disahkan positif, pastikan anda ikut langkah-langkah dan nasihat yang disarankan oleh doktor sebentar tadi.